Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita bermula dengan Kedah Agro, pengumuman yang paling mengejutkan daripada Sanusi. Baru-baru ini timbul isu paling panas di Kedah berkaitan dengan Kedah Agro. Apabila dilaporkan gaji belum dibayar, sehingga salah seorang daripada orang penting yaitu Saiful Hazizi mengatakan Sanusi tiada alasan untuk elak bayar gaji pekerja Kedah Agro. Di samping itu, Sanusi juga telah dicabar untuk menyaman seorang wanita yang mendedahkan salah takbir Kedah Agro. Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor dicabar menyaman seorang wanita yang mendakwa berlaku kesalahan takbir dalam Kedah Agro Holdings Berhad sehingga menyebabkannya menanggung kerugian. Ketua Penerangan UMNO Kedah, Datuk Saiful Hazizi berkata Menteri Besar Kedah itu wajar memberikan penjelasan berhubung dakwaan wanita yang dikatakan bekas kaki tangan KAHB bahawa keuntungan syarikat diambil Perbadanan Menteri Besar Kedah. Baru-baru ini tular satu posting di Facebook, MBI telah mengambil untung Kedah Agro, MBI telah mengambil staf Kedah Agro dan MBI lantik ketua pegawai eksekutif dalam kalangan kroni MBI saja. Sanusi perlu perjelaskan perkara ini. Saya cabar Sanusi untuk bawa orang yang tuduh dia ke mahkamah. Berani kerana benar, jangan nampak takut. Sudahlah jadi pembangkang dalam isu ini. Anda wakil kerajaan negeri guna lunas undang-undang yang ada, katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. Saudara-saudara sekalian, berbalik kepada isu utama hari ini, akhirnya Sanusi umum penamatan operasi Kedah Agro. Sebenarnya pengumuman daripada Sanusi ini adalah pengumuman yang boleh dikata dah diramal oleh ramai orang dan boleh juga dikata memang bakal dibuat oleh Sanusi. Namun apa yang mengecewakan ramai orang ialah pada 24 Mac yang lalu Sanusi kata dia tak mahu bela lintah. Ini apabila Datuk Sanusi mengibaratkan anak syarikat Perbadanan Menteri Besar Kedah Agro Holding Berhad umpama lintah apabila tidak mampu menjana pendapatan sendiri. Menteri Besar itu berkata Ketua Audit Negara pernah memberi teguran kepada KHB kerana bermasalah pada tahun 2016 selepas Kerajaan Negeri Barisan Nasional ketika itu membenarkan MBI menampung sebahagian pembayaran gaji kaki tangan KAHB yang diamalkan hingga kini. Saya punya polisi jelas dah diumum pada tahun 2020 iaitu mana-mana anak syarikat kerajaan negeri JLC yang tak boleh menyumbang kepada kerajaan, hisap darah kita tutup tapi tak ditutup, kata beliau. Tujuan tubuh JLC untuk berniaga dapat projek kerajaan untung pulang balik kepada kerajaan. Kalau ada 30 orang dalam itu makan kederah, sumbang tak pernah, tapi kikis lagi, itu bukan JLC, itu lintah. Saya tak mahu bela lintah, kata Sanusi. Dengan itu akhirnya seperti yang diumumkan pada awal tadi, Sanusi umum, Kedah umum penamatan operasi Kedah Agro. Kerajaan negeri mengumumkan penamatan operasi Kedah Agro Holding Berhad selepas mendapati syarikat berkaitan kerajaan JLC itu tidak lagi berdaya maju serta menanggung liabiliti terlalu besar. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor berkata, anak syarikat milik Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah itu tidak boleh ditutup terus kerana masih mempunyai aset yang perlu dicairkan bagi membayar hutang. Saya sudah maklumkan lama bahawa syarikat itu tidak berdaya maju. Kena buat penambatan operasi, patut lama sudah dibuat. Syarikat itu bukan ditutup tapi ditamatkan operasi. Walaupun terlewat buat tutup operasi, kita buat juga, kata Sanusi. Syarikat masih ada aset, ada liability, ada hutang dengan orang lain, maka tak boleh tutup.
Jadi kena tamat operasi dan perlu ada pihak bayar semua hutang dahulu, katanya. Mengulas lanjut, Sanusi menegaskan kerajaan negeri sama sekali tidak akan menyelamatkan KAHB melalui suntikan modal atau penstrukturan semula syarikat kerana ia bertentangan dengan dasar ditetapkan pentadbirannya. Katanya beliau tidak akan menggunakan dana milik kerajaan negeri bagi membantu syarikat terbabit atau membayar pampasan kepada seramai 24 pekerjanya yang tidak menerima gaji sejak 9 bulan lalu. Jadi kena ada orang bayar hutang syarikat dulu, urus aset dan liability sedia ada. Jumlah hutang syarikat saya tak pasti, tapi saya tahu terlalu banyak sehingga tak mampu melangkah lagi. Kerajaan negeri tak akan bail out Kedah Agro. Itu kerja kerajaan dulu. Dasar saya JLC tak berdaya maju akan ditutup. Ada orang kasihan kepada seorang dua pekerjanya, tapi saya perlu jaga duit. 2 juta rakyat Kedah, katanya. Terdahulu, pelbagai pihak mendesak kerajaan negeri campur tangan menyelesaikan tunggakan gaji seramai 24 kaki tangan Kedah Agro yang tidak dibayar gaji antara 7 hingga 9 bulan lalu selepas syarikat terbabit berhadapan masalah kewangan. Bagaimanapun, Sanusi enggan menggunakan dana kerajaan negeri termasuk menggelar kaki tangan Kedah Agro sebagai lintah kerana hanya tahu menyedut dana MBI tanpa berusaha menjana pendapatan sendiri. Ada orang yang mula mengatakan betapa kejamnya tindakan ini, kata mereka lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu isu yang paling menggemparkan saya dan pasti anda juga, berkait dengan kes Najib Tun Razak. Menurut Jasmine Low, bekas peguam 1MDB, menipu Najib umpama gali kubur sendiri. Wow, apa cerita sampai bekas peguam 1MDB ini, iaitu Jasmine Low sendiri, seakan rasa takut untuk menipu. Kerana kata dia, menipu Najib umpama gali kubur sendiri. Wow. Bekas peguam syarikat 1MDB One Malaysia Development Berhad, Jasmine Low Aishwan memberitahu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal untuk berkonspirasi dengan mana-mana pihak untuk menipu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Kata beliau, adalah mustahil untuk berkonspirasi dengan sesiapa untuk menipu Perdana Menteri yang masih berkhidmat. Ia seperti menggali kubur sendiri, ujar wanita itu ketika pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Depa Nair. Saksi itu juga sekali lagi menyatakan bahawa beliau tidak pernah terlibat dengan mana-mana perancangan untuk menyeleweng dana 1MDB dan tidak mengetahui wang yang diterimanya adalah hasil penyelewengan tersebut. Terdahulu, saksi itu tidak bersetuju dengan cadangan Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah bahawa beliau bersekongkol dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau Jolo untuk menipu dana 1MDB. Selain itu, ketika pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib, saksi itu berkata tidak mungkin transaksi-transaksi 1MDB yang mencecah bilion ringgit boleh diteruskan sekiranya tidak diluluskan oleh Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, iaitu Najib. Terdahulu, Jasmine menyatakan Najib tidak pernah meminta penjelasan daripadanya berhubung mana-mana dokumen perjanjian yang pernah disediakannya bagi transaksi-transaksi yang dijalankan oleh syarikat terbabit. Walaupun menyatakan beliau bukanlah orang yang tepat untuk berbuat demikian kerana hanya seorang peguam di syarikat terbabit, namun Jasmine menyatakan dirinya tidak pernah dipanggil untuk memberikan penjelasan oleh sesiapa termasuk Najib. Tambahnya, walaupun dokumen-dokumen yang disediakan adalah dokumen undang-undang,
namun sesiapa sahaja boleh memahaminya. Kalau ada yang tidak faham, maka boleh minta penjelasan, katanya. Terdahulu, Jasmine menyatakan Najib pernah membersihkan namanya dan bekas pengarah eksekutif pembangunan perniagaan 1MDB, Casey Tang Keng Chi, pada sidang parlimen bertarikh 7 Mac 2017. Jasmine kemudian membaca Hansard parlimen yang mana Najib antara lainnya menjawab bahawa siasatan terhadap wanita itu dan Keng Chi telah selesai dan tiada sebarang tindakan diambil ke atas mereka. Menjawab pertanyaan berhubung mengenai barangan mewah yang diterima dan percutian luar negara di Taja Jolo, wanita itu menyatakan beliau menerimanya atas dasar persahabatan dan tanpa sebarang ikatan. Saya percaya percutian di antara keluarga dan rakan adalah disebabkan kami mempunyai kawan-kawan yang sama, katanya. Jasmine mengakhiri keterangannya dengan menyatakan bahawa beliau hadir memberi keterangan sebagai seorang saksi dan bekas peguam atau bekas pegawai 1MDB. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collins Lawrence Square bersambung 22 April ini, dipetik daripada Cosmo Online. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan terkini yang kita tunggu-tunggu daripada Ketua Polis Negara berkait dengan kes Dr. Akmal yang telah pun disiasat dan dirakam keterangan beliau di IPD Kota Kinabalu. Menurut Ketua Polis Negara, Akmal telah pun disiasat kerana ada 2 laporan polis yang telah dibuat. Selain daripada itu, beliau juga mengatakan 2 siasatan, kata siasatan ataupun 2 akta digunakan kepada Akmal Saleh. Salah satunya ialah akta hasutan dan yang kedua adalah akta komunikasi dan multimedia. Hari ini, Ketua Polis Negara sekali lagi menyatakan keputusan yang kita tunggu-tunggu, yaitu kes Dr. Akmal akhirnya dirujuk ke AGC ataupun Jabatan Peguam Negara pada minggu hadapan. Kertas siasatan berkait ucapan dan tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung isu penjualan stoking tertera Kalimah Allah akan dirujuk Pejabat Peguam Negara minggu depan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, pihaknya akan melengkapkan kertas siasatan itu dalam tempo 5 hari. Keterangan beliau iaitu Dr. Akmal sudah diambil semalam dan kertas siasatan sedang dilengkapkan. Dalam tempoh 5 hari, kita akan hantar ke Jabatan Peguam Negara AGC untuk tindakan seterusnya, katanya ketika dihubungi. Terdahulu, Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan menerima 2 laporan polis berhubung ucapan dan tindakan Dr. Akmal berhubung isu penjualan stoking tertera Kalimah Allah. Kes disiasat di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Akmal dilaporkan lantang bersuara mengenai kontroversi stoking dengan kalimah Allah yang didapati dijual di kedai serbaneka KK Supermart dan Superstore Sdn Berhad KK Superstore. Beliau turut menggerakkan boikot terhadap KK Supermart sekiranya tidak memasang kain rentang di semua 880 cawangan kedai serbaneka itu di seluruh negara bagi memohon maaf atas insiden itu. Walau bagaimanapun telah disahkan bahawa KK Supermart telah pun memasang kain rentang di cawangan kedai serbaneka mereka.
Selain daripada itu, KK Supermart juga telah pun memohon maaf secara terbuka tentang isu tersebut. Selain daripada itu juga, di samping itu, KK Supermart telah pun dihadapkan ke mahkamah, didakwa, iaitu bos KK Supermart di mahkamah telah didakwa bersama dengan pengedar stoking tersebut. Dan terkini, bos KK Supermart, pengasas KK Supermart, telah pun bertemu, menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong tentang isu ini. Sehingga baginda yang di Pertuan Agong telah pun bertitah bahawa baginda berharap isu ini dihentikan segera dan jangan ada ambil kesempatan dan berhenti menghasut, kata beliau, baginda. Jadi oleh sebab itulah mula timbul tanda tanya, sebenarnya apa lagi yang Dr. Akmal mahu, kata pelbagai lapisan masyarakat, netizen di dalam pelbagai ruangan komen dalam media sosial. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.